Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Apa khabar sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita telah selesai bersama-sama dengan saya meneliti pentafsiran para ulama mentafsirkan surah Al-Baqarah, dan alhamdulillah kita telah selesai meneliti keseluruhan 286 ayat daripada suratul Baqarah, yang kita mengambil masa atau telah memakan masa setahun sepanjang saya bersiaran bersama-sama dengan muslimin muslimat sekalian di IKIM Inspirasi Inforia Islami ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan muslimin muslimat sekalian dan memberikan kita kefahaman seperti mana Allah berikan kefahaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan kepada semua umat yang terdahulu daripada kita yang terlebih tahu, yang terlebih faham tentang Al-Quran daripada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita memasuki surah yang baru, iaitu surah Ali Imran. Seperti biasa, saya akan jelaskan dahulu intisari ataupun latar belakang surah Ali Imran, dan saya membaca tafsir Al-Wasit karangan Al-Imamul Akbar Al-Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi. Dan saya kerap merujuk tafsir ini kerana saya melihat bahawa tafsir ini tidak terlalu ringkas, pada masa yang sama tidak terlalu kompleks. Jadi ia adalah lebih sederhana, di samping saya juga merujuk pada tafsir-tafsir yang lain seperti Al-Munir dan juga Safatut Tafasir dan lain-lain tafsir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat apa kata beliau dalam memperkenalkan surah Ali Imran ini. Dia menyatakan bahawa surah Ali Imran merupakan surah yang ketiga berdasarkan tertib atau penyusunan dalam mushaf, dan didahului oleh suratul Fatihah dan surah Al-Baqarah. Dan surah ini mengandungi 200 ayat, dan dia merupakan surah Madaniyah. Madaniyah bermaksud surah Ali Imran ini diturunkan Allah selepas hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Dinamakan surah Ali Imran kerana terdapat di dalam surah ini kisah Ali Imran dengan agak terperinci dan tidak disebut pada surah-surah yang lain. Dan siapakah Ali Imran ini? Ali Imran merujuk kepada Isa, Nabi Isa alaihissalam, dan juga Nabi Yahya alaihissalam, serta merujuk kepada Maryam dan juga ibu kepada Maryam. Dan siapakah Imran? Imran merupakan ayahanda kepada Sayyidatina Maryam, yang merupakan ibu kepada Nabi Isa alaihi wa ala rasulillahi as-salatu wassalam. Ulama menyebutkan juga beberapa nama yang lain bagi surah ini. Antaranya dinamakan surah ini dengan Az-Zahra, yang berseri-seri, yang bercahaya, yang indah, kerana surah ini menyingkap persoalan mengenai Nabi Isa alaihissalam yang menjadi kekeliruan terhadap Ahlul Kitab. Dinamakan surah ini juga dengan surah Al-Aman, kerana barang siapa yang berpegang dengan surah ini maka amanlah ia daripada melakukan kesalahan. Dinamakan juga surah ini dengan Suratul Kanz, bermaksud surah yang merupakan simpanan harta, kerana
ia menyimpan rahsia-rahsia berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dinamakan juga surah ini dengan surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah kerana di dalamnya terdapat 80 ayat atau lebih daripada 80 ayat yang menyentuh tentang mujadalah, tentang perbahasan, perdebatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rombongan Nasara Najran. Dinamakan juga surah ini dengan surah Tayyibah kerana ia mengumpulkan banyak ataupun ramai dalam kalangan orang-orang yang baik-baik. Seperti mana firman Allah, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar, merupakan orang-orang yang mulia dan baik. Di dalam surah ini disebutkan tentang mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa surah ini dimulakan dengan atau diturunkan dengan sebab kedatangan satu rombongan daripada Najran, iaitu rombongan golongan Nasara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat asar pada suatu hari, dan mereka memakai pakaian yang indah. Berkata para sahabat, kami tidak pernah melihat rombongan yang seindah ini atau seindah mereka pakaiannya. Maka pada ketika itu, tatkala mereka menunaikan salat mereka, iaitu golongan Nasara ini menunaikan salat menghadap ke arah timur, Rasulullah SAW bersabda, biarkan mereka. Kemudian mereka berada bersama-sama Nabi beberapa hari bermujadalah atau berdebat dengan Nabi SAW tentang Nabi Isa alaihissalam, dan baginda SAW menjawab perdebatan tersebut atau berhujah dengan mereka dengan hujah-hujah yang tepat, dan diturunkan tentang mereka permulaan surah ini lebih daripada 80 ayat, dan itu berlangsung sehinggalah sampai satu tahap atau peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bermubahalah. Dan apakah ia mubahalah akan kita lihat di dalam pentafsiran yang seterusnya insya-Allah. Adapun bahagian yang lain daripada surah Ali Imran ini lebih kurang 60 ayat menceritakan tentang apa yang berlaku setelah Ghazwatu Uhud, iaitu peperangan Uhud. Maka penghantar seperti ini amat penting kepada kita dalam kita memahami intisari dan sinopsis secara menyeluruh tentang surah yang kita akan baca atau akan kita telusuri pentafsirannya insya-Allah taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke dalam surah ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Seperti mana surah Al-Baqarah, surah ini juga dimulakan dengan 3 huruf, iaitu Alif, Lam dan Mim. Dan seperti yang kita tahu bahawa terdapat 29 surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan dipanggil sebagai Al-Huruf Al-Muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Maka seperti mana yang kita telah lihat di dalam pentafsiran surah Al-Baqarah dahulu, terdapat perbahasan dalam kalangan ulama apabila mereka cuba untuk menerangkan maksud daripada huruf-huruf yang terdapat sebagai fawatihus suwar, pembuka-pembuka surah Al-Quran ini. Bermaksud pembuka-pembuka surah ini seperti Alif Lam Mim dan lain-lain hanya terdapat di awal surah, tidak ada di tengah atau di hujung surah. Maka untuk memudahkan perbahasan ini perlu kita lihat secara keseluruhan perselisihan pandangan daripada mereka itu boleh kita faham atau boleh kita simpulkan kepada 2 pandangan yang besar. Yang pertama mengatakan bahawa maksud sebenar daripada Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad dan yang seumpamanya sehingga kepada Kaf Ha Ya Ain Sad Ta Sin dan sebagainya tidak diketahui maksudnya, dan ia termasuk di dalam al-mutasyabih alladhi ista'tharahu Allahu bi'ilmih, termasuk dalam al-mutasyabih yang tidak diterangkan oleh Allah kepada kita, yang disimpan oleh Allah dalam ilmunya. Dan ini merupakan pandangan Ibn Abbas dalam salah satu riwayat daripada beliau, dan itu juga pandangan Imam Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain dalam kalangan ulama. Dan
Ibn al-Munzir dan lain-lain daripada Sya'bi bahawa beliau pernah ditanyakan tentang Fawatihus Suwar ini, pembuka-pembuka surah yang seumpama ini. Maka beliau menjawab, iaitu Asy-Sya'bi menjawab, inna likulli kitabin sirra wa inna sirra hadzal Qur'an Fawatihus Suwar. Setiap kitab itu ada rahsianya, dan rahsia Quran ini adalah pembuka-pembuka surah itu. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau pernah berkata, ajazatil ulama'u an idrakiha, para ulama merasa lemah atau merasa tidak mampu untuk memahaminya. Di antara cabaran ataupun penentangan terhadap pandangan yang pertama ini ialah sekiranya Allah Subhanahu wa taala melalui surah-surah atau pembuka-pembuka surah ini dikatakan tidak dapat diketahui atau difahami oleh manusia, maka ia akan membawa atau akan menunjukkan bahawa ia adalah suatu yang sia-sia, seperti berkata-kata dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang Arab. Maka mereka mengatakan jika benarlah alif lam mim dan seumpamanya itu tidak boleh difahami, bermaksud terdapat dalam Al-Quran sesuatu yang sia-sia. Maka dijawab persoalan ini atau argumentasi ini dengan mengatakan bahawa lafaz-lafaz tersebut tidak menafikan ia difahami atau tidak menafikan bahawa ada orang yang faham, tetapi tidak semua orang. Seperti Rasulullah SAW memahami maksudnya. Begitu juga para sahabat, setengah daripada para sahabat. Bermaksud yang kita nafikan ialah semua manusia faham atau kefahaman semua manusia tentang makna huruf-huruf tersebut. Maka ini mendatangkan perbahasan dalam kalangan ulama dan boleh kita rujuk kepada tafsir-tafsir berkenaan dengannya. Adapun pandangan yang kedua mengatakan bahawa makna atau maksud daripada alif lam mim dan lain-lain itu adalah sesuatu yang maklum, yang boleh difahami, dan ia tidak termasuk dalam al-mutasyabihat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pandangan yang kedua ini, para ulama juga berselisih pandangan antara sesama mereka tentang menentukan atau dalam menentukan makna yang sebenar. Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus ini yang ada pada awal 29 surah tersebut. Terdapat banyak pandangan dalam kalangan mereka. Di antaranya, mereka mengatakan bahawa huruf-huruf ini adalah nama-nama surah. Seperti mana dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis, man qara'a hamim as-sajdah hufidha ila an yusbih. Siapa membaca surah Hamim As-Sajdah akan dipelihara sehingga pagi. Dan dengan dalil yang lain iaitu apabila ada surah-surah yang terkenal dan dikenali dengan nama yang merujuk kepada huruf itu. Contohnya surah Sad dikenali sebagai surah Sad, dimulakan dengan huruf Sad. Surah Yasin, surah Qaf dan sebagainya. Antara lain juga ada yang mengatakan bahawa huruf-huruf ini didatangkan sebagai suatu falsilah, sebagai suatu pemisah yang memisahkan atau menunjukkan selesainya surah yang sebelumnya dan bermulanya surah yang selepasnya. Yang ketiga, dia mengatakan bahawa huruf-huruf yang terputus-putus ini setengahnya adalah sebahagian daripada nama-nama Allah dan setengah yang lain pula daripada sifat-sifat Allah. Sebagaimana contoh alif lam mim dikatakan asalnya ialah Anallahu a'lam, akulah Allah yang lebih mengetahui. Pandangan yang keempat pula dikatakan bahawa huruf-huruf muqatta'ah ini merupakan Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang paling agung. Dan di samping itu terdapat pandangan-pandangan yang begitu banyak mengenai perkara ini yang boleh kita lihat di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Suyuti rahimahullah. Beliau membawakan lebih daripada 20 pandangan. Maka apakah daripada pandangan-pandangan ini terdapat pandangan yang paling sesuai untuk kita memahaminya dengan maksud pandangan yang paling hampir kepada kebenaran? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.